Sama-sama kasih Kak Teh. Okey, Alhamdulillah. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab. InsyaAllah Fatihah ini kekanda bonda sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, muslimat sekalian. Kita berada pada 20 Ramadan. Okey, 20 Ramadan. Apa khabar? Apa khabar Ramadan kita? Dia tak sama tau. Dia tak sama. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Kita kadang-kadang sibuk dengan sihat tubuh badan kita, tapi ibadah kita tu sihat ke tidak? Kan 20 Ramadan dah. Jadi dalam Fatihah ini jom kita niatkan sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah beri kita sihat, Allah beri kita kuat, Allah beri kita sabar dalam taat. InsyaAllah bukan mudah untuk bermaraton sampai ke garisan penamat. Bukan mudah. Dan bila sampai ke garisan penamat tu, nak naik atas pentas, nak terima trofi, tu pun macam-macam dugaannya juga kan. Jadi maksudnya hadiahkan Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita rasa lemau sikit, bila kita rasa lemah sikit, pandang mereka. Ya Allah, Rasulullah tu jauh lebih dahsyat. Berperang dalam bulan Ramadan. Kan kita ni duduk kat rumah saja. Sahabat radhiyallahu anhum sampai, ya Rasulullah, berdoalah supaya sepanjang tahun Ramadan. Lagi nak menuju ke hujung tu, dia suruh Rasulullah doa, biarlah Ramadan ni jangan berakhir. Sebahagian kita, cepatlah habis Ramadan. Macam tu pula kan. Jadi semoga bukan kita. So semoga kita mendapat taqwa seperti mananya mereka. Juga jom lintaskan dalam hati kita kesayangan-kesayangan yang dulunya bersama-sama dengan kita, muslimat dirahmati Allah, tapi Ramadan ini mereka sudah tiada bersama-sama kita. Hadiahkan mereka juga doa. Yang lelaki Allahumma ghafir lahu, yang perempuan Allahumma ghafir laha. Kita rindu suasana bersama mereka, dan kita ni tengah menanti waktu sahaja. Entahkan Ramadan akan datang, kita dapat ke tidak bersama-sama. Jadi rebutlah sungguh-sungguh peluang. Lagi baki 10 hari, 10 malam yang sangat-sangat kritikal. Nabi sebut dalam banyak hadis, di dalamnya insya-Allah kita bertemu dengan malam Al-Qadr. Biar dulu kita leka, lara, bermaksiat banyak, kita sudah betul-betul bertaubat kepada Allah. Kalaulah kita dipilih sebagai hamba yang dapat Lailatul Qadr itu, bayangkan macam tarawih kita dah buat 1000 bulan. 1000 bulan ni ibarat 83 tahun lebih kurang. Masya Allah, tabarakallah, banyak indahnya. Tapi Allah rahsiakanlah. Kalau Allah tak rahsiakan, cuba bayangkan. Malam 21 dah selesai, dapat dah kita malam Al-Qadr. Agak-agak malam 23, 27 ada orang tak kat masjid? Takkan ada. Sebab kita manusia biasa. Dia bukan macam Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dah diberitahu oleh Rasulullah, aku dengar tapak kakimu dalam syurga. Lagi rajin beribadah. Kalau Muzayyanah Abdullah dah tahu ahli syurga, rasa tak datang dah Masjid Ibn Abbas. Kan itu kita manusia biasa. Okay? Jadi kita nak bandingkan diri kita ni dengan mereka si ahli syurga, sangat jauh. Juga kita baru menerima berita duka, bukan sahaja Umi Dr. Robiah kita. Semalam pun saya berwhatsapp dengan beliau, kan, kita sayu hati, tapi kita yakin semua ni Allah nak rehatkan dalam zikrullah, sebab beliau ni tak reti penat. Kan, dalam kerja-kerja dakwah Allah nak rehatkan dalam zikrullah. Saya kata, Umi, Masya Allah, hikmah besar insya-Allah. Umi memburu malam Al-Qadr dekat hospital Sungai Buloh. Ya, Umi faham sangat. Jadi doakan Umi dalam kebaikan insya-Allah. Okay, siapa sahaja, sebab kita tengok angka mencanak naik, kematian demi kematian, itu asbab sahaja. Bila Allah kata belum ajal, di ICU kan berapa hari pun masih lagi sihat walafiat, balik ke rumah. Kan kita minta sahaja kepada Allah berkat doa kita dalam majlis ilmu insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimat yang dirahmati Allah? Muslimin jika ada dalam talian. Sebab khabarnya kuliah ni untuk muslimin dan muslimat. Ustazah bila muslimin dan muslimat macam kemalu-maluan sikit nak datang. Kan? Macam malu sangat tinggi rasa malu tu. Tapi sebab itu tugas kita, jadi dah plan dah dengan Jaja tadi. Nanti kalau Kak Teh letak muslimin bahagian depan, Ustazah nak suruh pindah lelaki sebelah, perempuan sebelah. Tak naklah semua orang lelaki kat depan, biasanya macam tu. Lah jauh Ustazah lupa nak bagi tahu Kak Teh awal, macam itulah. Rupa-rupanya seorang pun tak ada. Tapi insya-Allah insya-Allah muslimat dirahmati Allah secara dalam talian, kita raikan hajat pengerusi kita, AJK lelaki yang bertungkus lumus mengimarahkan rumah Allah Masjid Ibnu Abbas ini sepanjang Ramadan. Tetapi apa sahaja kebersamaan kita semuanya atas izin Allah. Jadi kita yang datang ini sungguh-sungguh betulkan niat untuk memahami satu tajuk yang diamanahkan pada hari ini. Itulah dia. Cuba sebut sama-sama tajuk di hari ini. Pakat lupa dah nak kena cubit semua. Apa dia tajuknya? Tu dia. Ustazah takut nak sebut. Masya Allah. Tajuknya hari ini adalah persiapan ke alam barzakh. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Persiapan ke alam barzakh, saya memang bergetar tubuh ketika Kak Teh bagi tajuk ni. Sebab macam disusun-susun. Memang tak ada satu kebetulan dalam hidup ni. Semalam saya di TV Al-Hijrah diberi tajuk kematian yang dicemburui. Kan? Tiba-tiba di Masjid Ibnu Abbas hari ini persiapan menuju ke alam barzakh. Jadi kadang-kadang kita bukan nak pandang orang, kita selalu tengok diri kita. Ya Allah, signal apa yang Engkau berikan? Walau muda belum tentu lewat matinya. Walau nampak sehat belum tentu lambat lagi nak mati. Alangkah indahnya jadi orang beriman, muslimin muslimat dirahmati Allah, bila setiap helaan nafas kita ingat, mungkin ini kebaikan yang terakhir aku dapat lakukan ya Allah. Mungkin pagi tadi itu subuh terakhir, mungkin ini sedekah yang terakhir, mungkin ini majlis ilmu yang terakhir. Percayalah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bila itu sentiasa ada dalam minda kita, kita akan tolak diri kita untuk sentiasa jadi orang baik. Itu pandangan Ustazah Zai. Tapi kalau ibu-ibu dirahmati Allah tak rasa macam tu, jom kita jemput rasa begitu. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang faham ingat mati, bosanlah. Kita nak sembang dengan dia pun dia sibuk ingat mati. Jangan bosan. Sebab semua kita ni adalah calon jenazah. Betul tak? Bila kita sebut persiapan menuju alam barzakh, kita nak faham apa alam barzakh tu. Adakah kuburan itu bermaksud alam barzakh? Adakah titian sirat itu bermaksud alam barzakh? Adakah syurga atau neraka itu alam barzakh? Itu kita belajar dulu. Sebab tajuknya dah persiapan menuju alam barzakh. Kita tengok menurut kamus. Sebut kamus terus. Kan orang tanya hari ni Ustazah bawa kitab apa? Macam-macam. Sebab konon-kononnya kan pokcik-pokcik pun dengar. Pokcik-pokcik ni ramai orang bijak. InsyaAllah kalau dengar kuliah dia tak tidur. Ustazah Zai suka orang lelaki daripada suka orang perempuan, tak? Maksudnya nak bagi satu kelainan untuk kita mengajak berfikir penuh ilmiah. Kat mana muslimat dirahmati Allah menurut Kamus Lisan Al-Arab oleh Ibnu Manzur. Makna alam barzakh ialah suatu tempat di antara dunia dan akhirat. Itu dia. Hari ini kita berada di dunia. Kita beriman kepada hari akhirat. Jadi semua kita insya-Allah selamat. Bila percaya dunia ni sementara, akhirat jua yang kekal abadi selama-lamanya. Sebab itu dalam Quran kalau kita perasan, kita tahu rukun iman beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, malaikat, kitab, sampailah beriman kepada qada dan qadar, 6 rukun iman. Tapi dalam Quran kita selalu jumpa gandingan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kenapa bila cerita beriman kepada Allah, beriman hari akhirat? Kenapa tak gandingkan dengan beriman pada Allah, beriman pada kitab, beriman pada qada dan qadar, beriman pada Rasul? Beriman pada Allah digandingkan dengan beriman kepada hari kiamat.
Macam dalam rukun Islam ada 5, tapi persandingan ayat tu biasanya aqimus salah wa atiuz zakah. Bab solat ganding dengan zakat. Subhanallah, Allah tu maha bijaksana, tak ada satu kecacatan pun yang dihantarkan oleh Allah. Kalau dalam bidang syariah, pengamalan ilmu fiqh, muslimat dirahmati Allah, betul juga ya, solat dengan zakat. Sebab solat hanya cara untuk mencantikkan hubungan kita dengan Allah. Baiklah macam mana tapi tak solat, Allah takkan pandang amal ibadah kita, muslimat. Okay, jadi nak cantik hubungan dengan Allah hanya dengan solat. Kemudian zakat, muslimat dirahmati Allah, kita sebutkan apabila kita menyatakan kenapa zakat. Oh, yang kaya akan mengenang, akan ingat dalam rezeki aku yang banyak Allah bagi ni, ditumpangkan rezeki para ad-du'afa, orang-orang yang lemah, ditumpangkan rezeki asnaf yang mesti aku santuni. Di sana bukan sahaja ada zakat, tapi bila Allah sebut berulang kali tentang infaq, maknanya ada yang wajib zakat, ada yang wajib suami menafkahi isteri, anak-anak, itu antara perbelanjaan wajib. Kemudian ada yang sunat, oh kita nak buat wakaf ke, kita nak sedekah pada anak yatim ke, kan perkara-perkara tersebut kita kena faham dalam satu payungan yang bernama nafkah, infak. Okay? Jadi ada infak wajib, ada infak sunat. Baik, jadi itu aqimus salah wa atiuz zakah. Jadi orang miskin pun tak rasa macam ada gap. Dia tak segan, dia tak macam sekarang ni kecaman-kecaman kepada golongan orang kaya. Salah ke orang kaya nak hidup dengan kemampuan dia? Dia tak pernah curi duit kita pun. Dia mampu, suka hati dia lah nak pakai kereta jenis macam mana, pakai pakaian macam mana, macam itulah. Insya-Allah dalam kekayaannya kita tak tahu je. Bahkan infaknya masya-Allah takkan nak ditunjuk-tunjukkan pula. Pun besar juga, mewah juga jumlahnya, kita tak pernah tahu. Jadi insya-Allah bila zakatnya dijaga, yang miskin ini akan saling hormat, boleh bermuamalah, boleh bersahabat. Walaupun tembok rumah si kaya tu sangat tinggi, orang miskin tak segan nak bertegur siapa. Ini kehendak dalam hablum minallah, hablum minan nas. Tetapi muslimat dirahmati Allah, dalam rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Jadi kitab ni menjelaskan makna barzakh sebenarnya adalah pemisah antara dunia dan akhirat sebelum dihimpunkan di padang mahsyar. Iaitu alam barzakh ni apa? Daripada waktu mati hinggalah dibangkitkan. Mati saja hingga dibangkitkan. Kita dapat berita baru-baru ni, muslimat dirahmati Allah, kru Nanggala 53 orang. Sayu hati kita. Walaupun bukan negara kita, walaupun kita kata bukan adik-beradik kita, tapi saudara se-Islam yang bersyahadah sama macam kita. Allah createkan pula suasana tu bukan kebetulan. Viral gambar mereka solat berjemaah di atas kapal sebelum mereka diuji demikian. Jadi meruntun hati para muslimin walaupun duduk daripada negara mana pun. Masya Allah, tabarakallah, itulah yang kita nak ceritakan. Pergi sehat-sehat, tapi rupa-rupanya jenazahnya pun belum tentu kita temui. Adakah mereka ini hanya sekadar mati? Jawapannya sekarang mereka berada di alam barzakh. Sebab mereka mati dah, walaupun kita tak nampak kuburnya. Kan muslimat dirahmati Allah, sebelum mereka dihimpunkan di padang mahsyar, kat mana 53 kru Nanggala sekarang? Kita tak boleh cerita dia berada di dasar laut. Kita tak boleh cerita dia berada di mana-mana. Jawapannya mereka sedang berada di alam barzakh. Sebab dah berlaku kematian, confirm dah jelas. Jawapannya demikian muslimat. Tapi ahli keluarga, kita doalah, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Mana tahu tiba-tiba salah seorang daripada mereka tu balik. Adalah cerita di sebalik. Kita tak tahu, tengok peristiwa tsunami. Ada yang lebih 20 hari terapung atas laut kan. Kita tak pernah tahu kuasa Allah. Allahu Akbar muslimat. Jadi doa-doa kebaikan. Dikuatkan jiwa ahli keluarganya yang menerima berita ini. Disyurgakan saudara-saudara kita itu yang mati dalam keadaan demikian dalam bulan yang penuh kemuliaan. Allahu Akbar.